Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan saudara mara semua, jumpa lagi dengan channel Ashriya Lover. Jadi selamat petang untuk yang tengok video ni petang, kerana saya upload video ni petang. Untuk yang tengok malam, selamat malam. Yang tengok pagi, selamat pagi. Okey, baik. Jadi selamat menyambut hari kemerdekaan juga untuk Indonesia, Singapura dah lepas, juga untuk Malaysia sekali. Dan juga salam untuk Melayu di mana-mana pun dari kami, Melayu Kepulauan Riau, Indonesia. Baik, jadi hari ni saya ni nak buat video pasal kenapa kita dijajah Eropah. Ini maksudnya seluruh kawasan rantau Melayu dan juga yang disebut Nusantara atau yang disebut Kepulauan Melayu. Maknanya dekat sini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina terutama Filipina bahagian selatan, Vietnam bahagian selatan, Kamboja, juga Thailand Selatan dan kawasan Melayu di mana-mana pun. Dia di Pulau Kelapa, Australia, bahagian Australia sekarang, dan juga di Madagaskar dan juga di Myanmar. Okey. Nah, jadi sekarang ni gini, kita kan, saya lagi kecil saya selalu tengok filem-filem macam filem-filem kerajaan. Saya suka tengok filem-filem macam itu kerana kita di tahun 90 tu banyak filem-filem kerajaan. Dan tahun-tahun 90 tu dekat sini, dekat Kepulauan Riau ni, kita terutama dekat Dabur ni, kita dapat tengok TV dari dua negara, tiga negara, bahkan 4 negara bahkan. Indonesia kita dapat tengok, Malaysia dapat tengok, Singapura dapat tengok. Terutama kalau Singapura ni yang paling selalu kita tengok adalah radio warna Singapura 94.2 FM kalau tak salah saya. Lepas tu RTB Brunei, radio television Brunei, kita juga biasa tengok. Dan juga kalau dulu dekat dekat TV3, TV1 juga biasanya TV3 terutama macam malam Khamis biasanya ada filem-filem lama, filem-filem kerajaan. Gitu juga dekat Indonesia, biasanya pagi ataupun malam juga ada filem-filem kerajaan. Kalau dekat Indonesia, filem-filem tentang kerajaan lama, kalau saya tak seingat saya, ada filem tentang Joko Tingkir, ada filem tentang Saur Sepuh, ada filem tentang Kapak Negara Gening 212 tu, Wiro Sableng misalkan. Lepas tu dekat Malaysia kita biasa tengok drama-drama kerajaan-kerajaan zaman dulu. Tapi yang biasa saya lupa pula, macam-macam sebenarnya zaman tu tajuk filmnya dekat TV3 diputar. Tapi yang paling berkesan sekali tentunya filem-filem besar macam filem Hang Tuah, filem Puteri Gunung Ledang, kisah tentang itu, dan juga kisah tentang Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Lepas tu kalau Hang Tuah ni, kita tengok filem sebelumnya, ada versi lama, versi P.Ramlee, dan berkisah tentang kisah Hang Tuah dan sahabatnya dan saudara-saudaranya dan suasana kerajaan Melaka pada zaman tu. Juga ada M. Nasir yang dah jadi pelakonnya di era baru. Dan pada masa tu saya tengok, kalau Hang Tuah yang M. Nasir main dah angkat bujang, saya dah mulai faham sikit-sikit. Tapi jadi kalau sebenarnya budak-budak Kepulauan Riau sebenarnya kalau dia biasa untuk tengok filem kerajaan Melayu dari Malaysia misalkan, atau dia tengok seni dari RTB Brunei misalkan, dan di saat yang sama dia juga tengok seni budaya Indonesia macam kerajaan-kerajaan Jawa, kerajaan-kerajaan Sunda yang ada dekat dalam filem-filem Indonesia, dia macam tak patut kalau dia juga ikut-ikut macam budak-budak kecil yang bertekak antara dua negara ni. Saya rasa macam tu. Saya rasa tak patut kalau ada orang Kepulauan Riau juga macam tu. Kemana dia masa kecilnya gitu kan. Okey, jadi singkat cerita, dari background masa kecil yang macam itu, saya berfikir, kenapa kita kalah melawan penjajah? Kenapa kita kalah melawan Portugis? Kenapa kita kalah melawan Belanda? Kenapa kita kalah melawan Inggeris? Kenapa kita kalah melawan Spanyol? Kenapa kita kalah dengan Nippon datang selanjutnya? Kononnya orang kita sakti, orang kita kuat, orang kita hebat dalam bersilat, orang kita punya satu ilmu-ilmu tertentu untuk menundukkan musuh. Tapi kenapa itu semua tak dapat dipakai? Jadi seiring berjalan waktu, tentunya kita belajar sejarah pelan-pelan apa semua, akhirnya kita dapat pemahaman. Dan ternyata di buku sejarah ditulis bahawa ini dari pandangan penjajah. Kenapa penjajah seboleh-boleh nak datang ke kampung kita? Alasannya adalah gold, glory, gospel. Gold, emas ataupun kejayaan, maksudnya ialah kawasan kita pada zaman itu
senang kata macam kawasan Arab zaman sekarang. Arab kan kita tahu sekarang ni, dunia sekarang paling perlu dengan minyak. Jadi semua bertumpu di Arab. Dia macam nak merebut Arab. Semua negara-negara dekat dunia ni bersaing, berebut seboleh-boleh, nyari salah Arab, lepas tu nak menguasai Arab tu. Tengok contoh langsung Iraq. Iraq tengoklah macam mana. Apa salah Iraq tu waktu dia diserang Amerika sebenarnya? Kan tak ada alasan. Dia dibuat-buatlah isu demokrasi lah, dibuat-buatlah isu Iraq punya senjata kimia lah, Iraq punya senjata nuklear, padahal semua tak ada. Itu cuma alasan aja dia untuk nyerang. Macam tu juga kita dekat Nusantara ni pada zaman tu, kena diperlukan pada zaman tu adalah rempah-rempah, emas, timah yang semuanya ada dekat sini. Jadi macam-macam lah alasan penjajah tu untuk datang ke kampung kita. Tujuan dia adalah gold. Lepas tu glory, kerana dia nak cari kejayaan. Ya patutlah, kerana dia nak meluaskan kuasa dia. Pada masa tu Eropah tengah bangkit-bangkitnya. Baru je dia lepas, pelah-pelah dia lepas dari kuasa macam serangan daripada Turki. Kuasa Islam dekat Eropah sana, Turki. Dan juga sudah runtuhnya kekuasaan kerajaan keagungan Andalusia yang sudah mulai dihancurkan oleh Spanyol, Queen Isabel, dan juga Portugal dan juga Spanyol masa tu bangkit. Dan dia ada macam satu semangat sendiri untuk reconquista, menaklukkan tanah-tanah yang reconquista, iaitu dia nak menaklukkan semula kawasan-kawasan di luar negeri dia, jauh di luar negeri dia. Kerana dia nak berdagang dengan kawasan Arab pada zaman tu susah untuk nyari rempah. Kita biasa berdagang dengan Arab. Jadi dia nak motong jalan ini, dia nak motong jalan untuk menguasai rempah-rempah itu dan juga harta kekayaan bumi kita ni untuk dijual di kawasan dia. Okey, itu dari segi penjajah. Dia datang ke sini. Okey, katakanlah dia glory gospel itu. Dia ada tujuan juga untuk menyebarkan ajaran agama dia yang dipercayai dia, yang juga ramai dianut oleh orang kita dekat Nusantara ni sekarang kan. Ini macam, lepas tu kenapa kita sampai satu meretak kerajaan kita satu persatu akhirnya dapat dikuasai oleh penjajah. Portugis datang, berjaya Spanyol datang. Portugis dengan Spanyol buat pula perjanjian. Spanyol hak dia sebelah timur sana, Portugis sebelah barat Nusantara sini. Lepas tu datang pula Belanda, Inggris. Belanda macam tu juga, Inggris macam tu juga. Akhirnya dibuatlah Traktat London, perjanjian pula. Belanda sebelah selatan je fokus kalau nak menjajah, Inggris sebelah utara aja, dari Singapura bawa ke atas kalau nak menjajah. Penjajah dia sama-sama sebenarnya bersaing satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tapi dia boleh bersubahat dalam menjajah. Ini di sini kuncinya. Jadi akhirnya sekarang ni saya fikir-fikir penyebab dia, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pada masa tu kerajaan yang ada di Nusantara ni tidak ada persatuan. Tidak ada semangat untuk saling tolong-menolong. Okey, di sini langsung je kita beri contoh. Ada kerajaan M dan kerajaan N. Ini contoh je. Ada kerajaan M dan kerajaan N. Sebelum penjajah, kita ambil contoh Belanda. Sebelum Belanda datang, kerajaan M dan kerajaan N memang biasa berperang. Lepas tu damai. Berperang, damai. Macam tu terus. Belanda datang, kerajaan M dan N ni tengah berdamai. Tapi dua-dua kerajaan ni sama-sama tengah bermusuh. Sebut je lah, dua kerajaan ni terletak di Pulau Q misalkan, contohnya. Jadi ketika Belanda datang ni, Belanda biasanya akan minta izin untuk membuat loji dagang ataupun satu bangunan untuk meletakkan barang-barang dagang Belanda, untuk kemudian Belanda rencananya nak dibawanya ke balik kampungnya. Biasa macam tu. Dan tak mudah untuk kerajaan kita dekat Nusantara ni untuk memberi izin. Silakanlah buat. Tak mudah macam tu. Banyak juga kerajaan dekat Nusantara ni yang dah tahu bahawa Belanda datang dengan niat untuk menjajah, jadi tak diizinkannya. Biasa macam tu. Tapi ada juga dalam banyak-banyak masalah, dalam banyak-banyak peristiwa dekat Nusantara ni adalah tadi antara kerajaan M dan kerajaan N tengah berdendam. Belanda datang. N ini, contohnya kerajaan N ini, memberi izin kepada Belanda untuk silakan buka loji dagang kat situ. Nanti kalau kami ada perang dengan kerajaan M, tolong bantu kami. Itu kata kerajaan N. Belanda biasanya dia tak akan langsung ambil keputusan untuk berpihak dengan kerajaan ini atau berpihak dengan kerajaan ini untuk keuntungan dia. Tak. Belanda biasanya juga akan menuju ke kerajaan M. Di kerajaan M, Belanda juga akan belajar macam mana masa tu kerajaan ni, apakah militer dia kuat,
apakah dekat situ banyak hasil alam. Dan apabila ternyata ditemukan kerajaan M adalah kerajaan yang militernya lebih kuat daripada kerajaan M, dan kerajaan M juga nyebut hal yang sama kepada Belanda. Okey, silakan buat logik dagang dekat sini. Nanti kami pegang dengan N, tolong bantu. Ya, kata Belanda. Okey, antara kerajaan M dan kerajaan N tadi. Kira-kira siapa yang akan ditolong oleh Belanda? Kira-kira Belanda akan berpihak kepada mana? Belanda akan berpihak kepada kerajaan yang lemah di antara dua kerajaan yang tengah berseteru. Contoh, kerajaan M punya 2,000 tentara, 200 pucuk senjata, 4 biji meriam misalkan. Kerajaan N pula hanya punya 1,000 tentara, 100 pucuk senapang, lepas tu ada 1 meriam je. Maka N adalah pihak yang lemah. Biasanya Belanda akan menolong pihak yang lemah untuk berperang dengan pihak yang lebih kuat. Kenapa? Akan dibuat perjanjian nanti dengan pihak yang lebih lemah, bahawa apabila kita menang perang, maka kerajaan yang kalah itu adalah untuk kami. Okey, ini yang biasa terjadi di Nusantara. Jadi kadang tu tak nunggu juga Belanda datang adu domba. Tak, orang kita sendiri yang minta dia adu domba. Kadang macam tu. Tapi banyak juga dekat dalam Nusantara ni, apabila Belanda lah susah payah untuk dua kerajaan ni tak ada bertikai, boleh kata saling tolong menolong pula, maka Belanda akan menyisipkan terus kebencian di antara keduanya untuk saling membenci, sehingga akhirnya diadu domba dua kerajaan ni berperang. Itu contoh lain. Tapi contoh yang biasa terjadi macam ni, kadang dia adu domba Belanda, dia sendiri yang memang tengah berseteru pada masa Belanda datang. Jadi Belanda datang tu macam the right man in the right place. Jadi akhirnya terjadilah perang. Kerajaan N ditolong oleh Belanda dan kerajaan M pergi pegang dengan kerajaan M ini, kalah kerajaan M. Akhirnya seluruh kerajaan M menjadi punya Belanda dan kerajaan N menjadi lindungan Belanda. Macam tu, selalu macam tu. Bila-bila masa je Belanda selalu ikut campur pasal kerajaan N ini tadi. Belanda dah punya satu pegangan. Dia dah bertapak dekat M. Orang-orang yang ada dekat sisa-sisa tentara-tentara M yang kalah perang dengan Belanda dan kerajaan N tadi, ada yang merantau, pergi berpindah ke negeri yang lain. Ada yang bertahan dan masuk dalam tentara Belanda akhirnya. Lepas tu ada yang pergi merantau juga, tapi masih dekat sekitar kawasan kampung untuk melakukan gerilya berperang dengan Belanda. Jadi dekat mana pun dia jumpa Belanda, dia akan berperang dengan Belanda. Ada juga macam tu. Jadi apabila terjadi macam ni, saya beri contoh langsung di dalam dunia nyata adalah Kesultanan Banjar, Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar ni juga mengalami hal yang serupa, berperang dengan Belanda, akhirnya kalah pada masa itu. Maka orang Banjar pun merantau pergi ke Tanah Lingga ini pada suatu hari dulu. Itu contoh langsung. Banyak lagi kerajaan lain juga contoh langsung macam gitu. Dan kerajaan Lingga pada masa itu kerana tengah bermusuh juga dengan Belanda, maka mengambil orang-orang Banjar ni dengan senang hati. Mari bersatu dengan kami, kita lawan Belanda bila-bila masa macam tu. Kerajaan M ni tadi dah takluk habis kisah dia. Orang-orang yang ada dalam kerajaan M ini pro kepada Belanda, berpihak kepada Belanda kerana rasa dendam dia kepada kerajaan N. Tahun depan kerajaan N ini akan terus dihasut oleh pihak Belanda supaya macam mana raja yang paling atas berkuasa tu dapat dikalahkan oleh adiknya si raja, atau anaknya si raja, atau anak saudaranya si raja, atau siapa-siapa je pihak yang dengki khianat kepada raja N ini tadi, supaya raja dijatuhkan, lepas tu diletakkan raja boneka supaya tetap Belanda dapat, supaya akhirnya Belanda dapat menguasai juga kerajaan N. Terus dihasut ini, terus dihasut. Akhirnya macam tu. Macam setahun, 2 tahun selepas N puas hatinya kerana kerajaan M dah tak ada lagi dunia, akhirnya N akan menyesal. Kerajaan N akan berasa menyesal pernah membunuh saudaranya sendiri, pernah percaya dengan pihak penjajah yang datang entah dari mana-mana, lepas tu nak menghancurkan kerajaan lain yang saudara serumpunnya, saudara serumpun bangsa Melayunya. Dia sanggup buat itu. Ingat, kalau kita bercakap zaman dulu, senang pula kita nyebut serumpun bangsa Melayu. Kerana zaman tu Indonesia belum wujud, Malaysia belum wujud, Singapura belum wujud, Brunei Darussalam belum wujud. Jadi kita nak nyebut pada zaman tu seluruh Nusantara ialah rumpun Melayu, mungkin tak ada pertentangan. Ini kita bercakap topik sejarah lampau. Akhirnya kalahlah kerajaan N ini juga. Dah 2 biji kerajaan jatuh ke tangan Belanda, N dan M. Orang-orang yang sisa di kerajaan M ini tadi juga macam tu,
pergi merantau ke tanah lain untuk menyelamatkan diri, pergi bergerilya sisanya. Lepas tu ada juga yang akhirnya terpaksa ikut menjadi askar Belanda. N dan M sudah jatuh kepada Belanda. Dah tu tentara Belanda bertambah. Belanda akhirnya menuju pula ke kerajaan O. Belanda menuju pula ke kerajaan P. Belanda menuju dari abjad 1 A sampai Z di seluruh Nusantara ni. Itulah yang dibuat Belanda. Kadang Belanda tak mengadu domba orang-orang di Nusantara, tapi dia wait and see. Kadang tu sampai akhirnya ada can, maka Belanda akan masuk berpihak kepada salah satu kerajaan yang paling lemah untuk kemudian menaklukkan kerajaan yang kuat. Apabila kerajaan yang kuat itu sudah lemah, maka kerajaan yang lemah ni pula akan digenggamnya. Macam tu. Okey, satu jadi kurangnya persatuan. Okey, kenapa? Sebab kita jajah Belanda. Jadi nak tadi kita kuat bersilat apa semua pun, kerajaan N dan M ni sama-sama jago bersilat, hebat bersilat. Belanda yang biasanya hanya hebat dalam menembak, perang hand to hand combat, biasanya Belanda kalah. Tapi Belanda dia macam dia menutupi itu dengan senjata. Pedang Belanda lebih panjang, tombak Belanda lebih panjang, dan juga dia berlatih untuk menembak supaya nembaknya tepat. Macam tu. Lepas tu juga Belanda akan berusaha untuk macam mana dia buat meriam dia lebih canggih dari meriam-meriam orang Nusantara ni. Pada zaman tu meriam Nusantara juga ada. Katakan meriam Nusantara ni jarak akurasi dia nembak tu macam 200 meter. Belanda 400 meter. Senapang orang Nusantara pada masa tu juga ada. Tapi senapang orang Nusantara pada masa tu hanya 100 meter akurasinya, sedangkan Belanda punya akurasi senapang 200 meter. Dan itu jelas kelemahan kita sebenarnya dapat ditutup apabila kita bersatu pada zaman itu. Tapi sayangnya pada zaman itu antara kerajaan satu dengan kerajaan lain bersaing, dan macam daripada dijajah kerajaan itu, kerajaan jiran tetangga sebelah tadi yang biasa kita berperang tadi, lebih baik kita dijajah Belanda. Kadang macam tu. Okey, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, macam mana pula apabila kerajaan ini dia tak punya seteru dekat langsung. Biasanya akan jatuh ke tangan Belanda. Belanda pandai untuk masuk ke kerajaan itu, membangun rumah-rumah, loji untuk tempat tinggal orang Belanda ni, untuk tempat orang Belanda ni berdagang. Lepas tu orang Belanda ni akan mencari pengkhianat dekat dalam kampung tu. Biasa dia tak perlu mencari, pengkhianat ni akan datang sendiri untuk menawarkan diri kepada Belanda. Dia nyari titik lemah kerajaan tu apa, dan akan dapat harta duit dari Belanda pada zaman itu. Maka orang-orang ni biasanya adalah orang-orang yang pengkhianat dengki. Macam mana lah pengkhianat dengki busuk hati, yang iri juga, dia macam ada dendam sendiri dengan pihak bangsawan ataupun kerajaan, dan juga ada rasa macam benci kepada kampung halaman dia sendiri. Tak faham orang macam ni. Sepatutnya orang-orang macam ni hidup dekat planet Mars saja seorang diri dekat sana. Dan apabila nanti terjadi perang di mana Belanda nyusup untuk masuk untuk ngalahkan kerajaan ini, maka para pengkhianat ni biasa dia akan melumur meriam dengan minyak di meriam-meriam kerajaan Nusantara ni tadi. Lepas tu dia juga akan seboleh-boleh untuk merusak senjata-senjata orang-orang di Nusantara ni tadi, sehingga apabila terjadi hari perang besar itu, maka orang di Nusantara tak tahu nak pakai, salah satu kerajaan Nusantara ni tak tahu nak pakai senjata apa pada waktu tu, dan terjadi perang langsung. Maka Belanda dapat masuk, menyusup langsung untuk mengalahkan kerajaan itu. Itu semua kena pengkhianat. Jadi detailnya boleh kata macam gitu, spesifiknya boleh kata macam gitu. Tapi banyak lagi sebenarnya ada hal lain yang juga terjadi. Kenapa kadang satu kerajaan itu akhirnya dapat dipeluk oleh penjajah dengan mudah. Itu semua kerana, bagi saya lah, akhirnya saya berfikir dua hal inilah penyebab dia. Adalah masa tu persatuan tak ada, dan kedua juga memang pengkhianat yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Tapi bukti akhirnya Nusantara ni memang berjaya adalah akhirnya terbentuk lagi negara yang mempersatukan kerajaan-kerajaan yang bersepah-bersepai itu tadi oleh pihak Belanda ataupun Inggeris. Sudah menjadi negara sekarang Indonesia dan Malaysia, dan dua negara ni sekarang sudah menjadi, alhamdulillah, sudah punya pengaruh di dunia ini, dan militer kedua negara ini juga terpandang termasuk militer yang disegan di kawasan dunia ini. Jadi itu saya tetap berharap, kerana saya di Kepulauan Riau ini, saya berharap Indonesia, Malaysia kita dapat pelajaran dari sejarah ini, bahawa jangan sampai
kita menanamkan kebencian terus antara Indonesia dengan Malaysia ni, jangan sampai hal yang sama terulang lagi, hal dari zaman dulu terulang lagi. Terbayang tak kalau orang-orang yang dia misal orang Indonesia seboleh-boleh benci dengan Malaysia, orang Malaysia seboleh-boleh benci dengan Indonesia, lepas tu datang Inggeris datang, ditolong dia Inggeris. Indonesia datang, dia tak nak tolong. Orang Indonesia gini gitu juga. Belanda datang, ditolong dia. Malaysia datang, didengki dia, macam tu. Jadi janganlah macam itu. Kita dah puas kena jajah. Dan ya, komen dia di section komen saya tengok masih banyak yang macam merasa lebih superior satu sama lain, merasa lebih hebat satu sama lain, sampai jatuh kepada menghina satu sama lain. Kita dah sama-sama merdeka, kita dah sama-sama berjaya sekarang. Jadi Indonesia pun sudah bersatu. Beratus kerajaan di Indonesia sekarang sudah bersatu. Berbelas kerajaan dekat Malaysia sudah bersatu menjadi satu Malaysia, dan itu jadi satu kekuatan tersendiri. Jadi kalau Belanda Inggeris datang di saat sekarang, tak sama lagi Belanda Inggeris yang datang di saat-saat dulu. Dulu di Indonesia ni antara kerajaan A dengan B bermusuh, antara kerajaan A B bersekutu bermusuh dengan kerajaan C. Kerajaan C bermusuh dengan kerajaan D. Kerajaan C berkawan dengan kerajaan A. Kerajaan A pula bermusuh dengan kerajaan A atau B. Ini biasa macam gitu zaman dulu. Cuma sekarang dari ujung ke ujung kita dekat kawasan Indonesia ni dah bersatu. Alhamdulillah. Kita sama-sama tunjukkan kepada dunia bahawa sekarang saatnya Indonesia dan Malaysia dapat kerjasama, bukan nak jadi satu negara pula, dah dapat kerjasama untuk semakin kuat militernya. Tapi kita tengok dekat perbatasan Sarawak dengan Kalimantan Utara, biasanya tiap tahun tu ada tentara Indonesia dengan tentara Malaysia buat kerjasama untuk menjaga sempadan bersama, batas sempadan bersama, dan itu luar biasa. Tapi tetap je macam budak-budak baru hidup biasanya dia macam budak Indonesia baru hidup biasanya dia anti dengan Malaysia, budak Malaysia baru hidup juga anti dengan Indonesia, biasa macam tu. Tapi itulah tanggungjawab kita yang sudah lebih tua, lebih dewasa, untuk nanamkan bahawa Indonesia dan Malaysia harus berdamai. Untuk kita tak nak negara kita jadi macam Serbia, Bosnia. Kita tak nak Indonesia Malaysia jadi macam Korea Utara, Korea Selatan. Kita tak nak Indonesia Malaysia jadi macam Iraq, Iran. Kita nak Indonesia Malaysia bersatu. Kenapa Indonesia Malaysia tak jadi macam Inggris, Amerika Serikat? Amerika Serikat ni jajahan dari Inggris, sekarang bersekutu. Apa yang dibuat Amerika betul juga kata Inggris. Kanada, Amerika Serikat berjiran bertetangga langsung. Tiap Amerika pergi perang, Kanada selalu ikut. Kenapa kita tak jadi macam tu? Kita jangan ikut macam Amerika dengan Mexico misalkan, dia bermusuh ni. Tak perlu contoh macam tu. Tapi kita contoh yang pihak ally force. Kita contoh pihak-pihak yang memang dapat bekerjasama dengan baik. Kenapa kita tak contoh macam Perancis, Spanyol? Kenapa kita tak contoh macam Belanda, Belgia misalkan? Bukan tak bersaing Belanda, Belgia dulu, sekarang berdamai. Kita pun akan menjadi seperti itu, saya yakin. Walaupun sekarang, jadi sekarang ni tengah dibuatlah landasan macam dua negara ni supaya dapat berdamai dan terus saling bantu-membantu. Kena kalau ada apa-apa, kita tak salah nak berharap dengan Rusia, kita tak salah nak berharap dengan Inggeris, kita tak salah berharap dengan mana negara-negara lain dekat luar sana. Yang jiran yang dekat ni juga yang akan menolong pertama, macam tu. Jadi itu je lah video sekali ni. Panjang video sekali ni, jadi saya memang nak menyampaikan ini sekaligus untuk jadi macam biar kita dapat satu semangat baru untuk yang orang Indonesia yang benci Malaysia lantak dia, orang Malaysia yang benci Indonesia lantak dia. Tapi orang Malaysia dan Indonesia yang saling menyayangi, mari bersama-sama kita, orang Brunei, orang Singapura, orang Thailand Selatan, yang sama-sama saling tabik dan hormat dan saling menyayangi. Mari kita buat satu komunitas tersendiri untuk itu, dengan menghargai kewujudan negara masing-masing, dan juga kita merdekakan Palestin bersama-sama. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Okey. Baik, kita jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih dah tengok channel Ashirul Lovers kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Salam dari kami, Melayu Kumpulan Indonesia. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.